Okay, sir. Listen. Okay, good morning. So for today, kita akan sambung. Okay, yang ni lah kita akan start dengan this question yang mana kita dah discuss on the other day. So this is the question. Alright, so soalan ni, okay, dia dapat jawab tak? Hello? Dapat, sir. Dapat lah. Okay, kalau kamu dah jawab, kita nak kamu check lah nanti kejap lagi. Okay, kamu akan check lah satu-satu tengok out of 10. Okay, berapa yang kamu dapat. Okay, so the first one, soalan ni agak mudah. Okay, sebab kita diberi satu compound yang in my opinion is relatively small. Satu compound kecil. So this is actually a ketone. Okay, satu ketone. Okay, ketone. Okay, lepas tu dia bagi tahu dia undergo satu proses untuk menghasilkan satu alkohol. So ketone kalau dia undergo satu proses menghasilkan alkohol, ini adalah proses reduction. Okay, ini adalah proses reduction. Okay, reduction mesti menggunakan reducing agent. Okay, reduction mesti menggunakan reducing agent. Dan kamu kena ingat kita ada 3 jenis reducing agent yang kamu perlu gunakan. Yang pertama, okay, reducing agent yang pertama, okay, adalah NABH, NABH4 in methanol. Reducing agent yang kedua adalah lithium aluminium hydride followed by hydrolysis. Reducing agent yang ketiga adalah catalytic hydrogenation, okay, which is kita guna H2 in the presence of PD, PT ataupun nickel. Okay, ada 3. Untuk karbonil, mana-mana boleh digunakan. Okay, untuk karbonil, mana-mana boleh digunakan. Tetapi kebiasaannya kita akan gunakan lithium aluminium hydride lah. Kebiasaannya. Okay, so cara nak ingat dia, okay, ini cara saya ingat dia lah. Okay, Nabiha ni seorang yang clumsy, kaki minum, so dia minum metanol. Liah ni adalah seorang yang tertib. Okay, dia buat everything step by step. So hidup dia sentiasa minum air. Understand? And H2PD tu biasalah. Faham. Alright. So untuk ini, ketone jadi alkohol. So kita boleh guna mana-mana saja out of these 3. Okay. So yang best one is actually liah lah. Yang paling best sekali. So kita start dah kat sini. Tulis 1 lithium aluminium hydride. Okay. Followed by hydrolysis. Okay. So saya perasan hari tu masa saya minta si Alexander tunjuk jawapan dia. Okay. Alex punya jawapan bukan tak betul-betul tetapi dia banyak kesalahan teknikal. Okay. Macam contoh kamu tidak tulis solvent, maybe benda ni kamu tak buat step by step. Okay. Those are the mistake yang menyebabkan boleh hilang markah tu. Okay. So please, kalau dia step wise lah. Okay. Kalau dia solvent di atas, di bawah. Okay. Dia markah dia tidak akan dapat kalau kamu tidak bagi full everything. Okay. Organik ni masalah dia satu je, iaitu dia very technical sikit. Okay. Technicalities tu kena jaga. Okay. Those are the things yang boleh menyebabkan kamu hilang markah kamu. Okay. So ini the first one. So kita start daripada ketone kita. Ketone undergo satu proses menghasilkan alkohol.
proses reduction, kita dah verify tadi. So, ketone akan menghasilkan what class of alcohol? Secondary. Secondary. Yes. Sir. Very good. Secondary, sir. Kita akan menghasilkan secondary alcohol. Kenapa? Kalau ingat pada dalam map of oxidation, okay, kita punya ketone. Okay, kita punya secondary alcohol. Secondary alcohol kalau oxidize menjadi ketone, kalau reduce, dia akan menghasilkan secondary alcohol balik. Okay, ini adalah oxidation, ini adalah proses reduction. Okay, so di sini kita reduce kita punya ketone, so kita akan dapat kita punya secondary alcohol, menyebabkan kita punya structure untuk B itu adalah, apa nama structure kita? 2-propanol. 2-propanol, very good. Now kita dapat alkohol. So lepas kita dapat alkohol ni, kita react dengan concentrated sulfuric acid dan juga heat. Itu adalah proses apa yang kita buat di situ? Dehydration tu. Yes, this one is Dehydration. dehydration of alcohol. So dia akan menghasilkan Propin. Propane. Propane. 1 propane. Propin. kita akan dapat kita punya propene. So very good. And then kita punya propene react dengan HBr in the presence of H2O2. H2O2 ni saya nak highlight dia. Okay, literally highlight dia. H2O2 is peroxide. Okay, H2O2 ni kita panggil dia sebagai peroxide. So bila dia peroxide, apa yang berlaku dekat situ? Anti-Nikov-Nikov. Bukan anti-Nikov-Nikov tapi anti Markov-Nikov pula. Itu kesilapan teknikal dia. ya. Anti-Markov-Nikov. Okay. So maksudnya Markov-Nikov rule, revise balik. Markov-Nikov rule dia states that hydrogen akan pergi tempat yang banyak hydrogen. So kalau kata kita tengok pada struktur kita punya alkene tu, bila kita tambah HBr, sepatutnya H masuk sini. Tetapi disebabkan H pergi tempat yang sikit H, dia akan pergi masuk ke sini. Dan Br masuk di sini. Menyebabkan produk kita terhasil adalah, apa nama dia? 1-bromopropane. 1-bromopropane. Very good. Okay. So remember balik, itu adalah Markov-Nikov rule. Next one, kita punya 1-bromopropane react with NaOH, H2O reflux. Ini adalah proses apa ni? Kita buat apa ni? Dehydrohalogenation ke? Kalau dehydrohalogenation, dekat H2O tu sepatutnya ditulis apa? Inert Itu solvent. Etanol. Okay. etanol. Kalau dehydrohalogenation, sini tak boleh guna H2O. Dia kena guna etanol. Tapi sekarang ni dia guna H2O. So bila guna H2O, kita akan buat apa di situ? Hydrohalogenation. OH. Ini Tambah kita OH. buat hydration of haloalkane, hydration. Ataupun kita buat proses SN. SN berapa di sini? Tengok kelas dia. 1. Tengok Primary. dia primary kan. So dia akan buat SN2. SN2. Okay, dia akan buat SN2 sebab tak ada bulky group. Tidak ada steric effect di situ. Compound pun compound kecil saja. So dia akan buat SN2. Bermaksud Br akan diganti dengan OH. OH. Okay, Br akan diganti dengan OH.
So di sini kita akan dapat kita punya OH. Dapatlah kita punya primary alcohol. So now daripada primary alcohol, kita boleh buat banyak benda kat sini. First, kita react dia dengan KMnO4 H plus heat. Ini adalah proses apa ni? Oxidation. Okay, ini adalah proses oxidation, primary alcohol. Okay, so kalau kita ada primary alcohol, dia boleh jadi aldehyde, Aldehyde. and aldehyde boleh jadi carboxylic acid. And our primary alcohol boleh terus dapat kita punya carboxylic acid. Excuse me. Alhamdulillah. Sorry. It will soon, sir. Ha? Bukan It will sakit lah. soon. Bukan sakit lah. Macam demam je tu, sir. Tidaklah. Jangan saya sihat ni, dok ni. Sedih lah tu. Tak, saya memang sinus. Okay, sir. Okay. So primary alcohol boleh terus dapat carboxylic acid kalau kita guna strong oxidizing agent seperti KMnO4, H+, KIT ataupun K2, CR2, O7, H+, HIT. Okay. So itu antara contoh oxidizing agent lah. Dia akan terus dapat ni carboxylic acid. Tapi kalau nak dapat aldehyde, dia kena guna Weak oxidation, oxidizing agent. which is PCC. PCC in CH2Cl2. dichloromethane. Okay. So ini ada antara sedikit recap lah. Dan the fun thing is aldehyde dia boleh turun balik jadi alkohol. Tapi carboxylic acid dia tak boleh turun jadi aldehyde. Dia terus turun jadi primary alcohol balik. Okay. So dekat sini, so apa nama structure F ni? Propanoic acid. Dia adalah Propanoic acid. propanoic acid. Dan G, Propanal. dia adalah propanal. Okay, so kalau kau perasan sekarang ni kita dah revise sedikit daripada carbonyl, sentuh masuk dekat alkin, and then kita tengok reaction alkin sikit, and then kita tengok haloalkane, dan kita masuk pada alkohol punya oxidation. Okay, so kita macam berterabur. Dia tak ada hala tuju dah. Sebab organik memang macam tu. Okay, satu soalan ni dia test banyak benda. Okay, now kita dah sampai dekat carboxylic acid ni. Ada 3 lagi reaction dekat situ. Okay. FGH lah kan lepas tu. P2O5. Phosphorus pentoxide. Ini adalah sejenis drying agent. Ni kita panggil dia sebagai drying agent. Okay. So, bila kita guna carboxylic acid, okay, carboxylic acid ada phosphorus pentoxide, ini hasil dekat sini H ni akan menghasilkan sejenis menghasilkan apa kat situ? Anhydride. Very good, anhydride. Okay, dia akan menghasilkan anhydride di situ. Okay, so anhydride ni kalau kata dia tidak diberi compound lain, produk yang akan terhasil di situ adalah, okay, kita punya carboxylic acid akan react dengan diri dia. Maksudnya kita ada ni kan,
dia akan tambah dengan apa dia akan buang adalah dia akan buang H2O. Okay. So drying agent tu tujuan dia nak buang H2O ni lah. Dia buang H ni dan dia buang OH ni. Dan diorang akan bersambung. Menghasilkan okay, dia akan menghasilkan kita punya anhydride. Boleh ikut? Boleh, Boleh, sir. sir. Boleh sir. Carboxylic acid react dengan NH3. Ini akan menghasilkan apa? Ini akan menghasilkan apa? Amide, sir. Propamide. Carboxamide. Okay, carboxamide. Okay, ni kena alert sikit. Kalau ada heat dia memang terus dapat carboxamide. Okay, so maksudnya produk yang akan terhasil dekat situ adalah okay, kita punya carboxylic acid, double bond, O, terus dia ambil NH2. Okay, dia akan ambil jadi NH2. And then F react dengan thionyl chloride menghasilkan J. Ini dia akan menghasilkan apa dekat sini? Asil chloride. Okay, dia akan menghasilkan asil chloride. Okay, asil chloride. So, apa yang kita buat adalah kita gantikan OH tu dengan Cl. Okay, so produk yang akan terhasil adalah sejenis propanoil chloride. Okay, so ini adalah among the reactions of carboxylic acid. You have any question you'd like to ask here? Ada soalan nak tanya? Macam tiada, sir. Tiada, kat komen pun tiada kan? Ya, sir. Tidak ada, sir. Okay. Alright. Yes? So, kalau yang dari keton tu kan, pergi alkohol, guna greenhouse reagent boleh kah tu, sir? Tidak boleh. Kenapa, sir? Okay, kenapa ya? Sebab kalau Grignard reagent, reaction tu akan menyebabkan pertambahan karbon. Okay, so dalam soalan ni dia tak mention anything about pertambahan karbon. So we have to assume that bilangan karbonnya maintain sama saja. Unless stated in the question yang ada pertambahan karbon, barulah kita akan buat Grignard reagent. Ataupun bila Grignard tu memang dia akan lebih spesifik. Itu satu, sekejap. Yang kedua, dia bagi kita keton tau. Kalau dia bagi keton, memang kita tak akan dapat kita punya secondary alcohol tu. Kalau you guna keton, you akan dapat tertiary, and then you tak akan dapat primary alcohol nanti. Ya? Okay, sir. Kenapa? Siapa soalan tadi? Tadi si apa nama tu? Dan tadi bukan kau ada soalan kah?
Natalie? Dia on mic sir. Mungkin line dia tak kuat. Oh. Okay, itu adalah jawapan-jawapan dia lah. Okay, yang saya highlight ni. Sir. Yes. Kalau secondary alkohol memang tak dapat oxidize guna yang mild oxidizing agent kan sir. Kena yang strong je. Yes. Actually dia boleh. Cuma tak, hasil dia tu yield tu sikit. So kebiasaannya kita akan guna yang strong oxidizing agent lah. Jarang kita guna PCC. Okay. Lagi satu kan Kamarul menjawab soalan kamu. Kamu kena tengok dekat sini tau. Sini adalah hint sebenarnya. Yang bahawa E ni adalah primary alcohol. So kalau kamu tak guna green net, kamu memang tak akan dapat yang ini. Kalau kamu akan dapat tertiary alcohol. Tertiary alcohol. Lepas tu agak kompleks jugalah sebenarnya. Yes sir. Sampai dekat itu salah. Stuck terus. So guna green net kan. Yes. Thank Okay. you, sir. No problem. So, alright. Tadi saya cakap something special, something sikit lah berkenaan reaction of carboxylic acid kita. Okay, carboxylic acid kita react dia dengan ammonia. Kalau kita react dia dengan ammonia, okay, tanpa heat dia akan menghasilkan garam. Without heating, dia akan menghasilkan garam. Upon heating, barulah garam ni decompose, menghasilkan faham? So, you kena tengok dalam soalan tu, ada heating ke tak? Okay? Kalau tidak ada heating, sebab dia pernah keluar dalam PSPM, tidak ada heating dan student bagi jawapan yang ini, itu salah. Mesti ada heating. Okay? Ini kita hasilkan primary amide. And then, kalau nak hasilkan secondary amide, react lah dengan primary amine. Hasil dia adalah dia akan menghasilkan secondary amide. And then finally, kalau react dengan secondary amine, ada heat, dia akan menghasilkan tertiary amide. Sir, kalau untuk tiada heating pun sama case dengan yang primary amide tu ke sir? Mana ni? Kalau tiada heating sama juga case dia. Dia still akan menghasilkan garam. Okay sir. Okay? Ini antara benda-benda yang nak di-highlightkan lah. Okay? Ada lagi soalan nak tanya pasal benda ni? Carboxylic acid ni ibarat penghujung jalan tau. So they can make a lot of question out of this. Okay, kita teruskan lah. Dalam chapter carboxylic acid ni, okay, aim saya, okay,
aim saya hari ni saya nak fokus pada physical properties. Since kamu tidak ada soalan, saya terus bincangkan pasal physical properties. Bila kita bincangkan pasal physical properties ni, there are several things yang kita kena highlight. Okay, physical properties ni kita boleh bincang in term of dia punya boiling point, dia punya solubility, dia punya acidity, and then dia punya basicity. Okay, untuk bahagian boiling point ni basically kita memang akan bincang dalam semua lah. Almost every single organic compound dan juga solubility ni ada dalam semua. Tapi acidity dan juga basicity special. Acidity hanya akan wujud dalam dia hanya wujud dalam alcohol and also carboxylic acid. Manakala basicity dia hanya wujud dalam amine saja. Okay, so kita akan tengok one by one untuk hari ini. Okay, so for your information, boiling point. Okay, untuk boiling point, apa yang kita akan tengok, kita biasanya memang kita akan bincang pasal apa? Kalau dekat boiling point. Number of carbon. Number of carbon tu refer pada apa? Dia punya Molecular weight. size dia. Size. Okay, kita akan refer pada size dia dulu. Okay, lagi besar size, lagi kecil size. Baru kita tengok pada dia punya kalau size dia sama, apa yang berlaku? Kita tengok apa dia punya Plus. Branching. branching tu adalah dia punya shape dia. Shape. Okay, and then baru kita tengok dia punya polarity. Okay, itu adalah berkenaan boiling point. Tengok size dia, shape dia, polarity. Apa maksud saya? Okay, kalau kata kita contoh compare between this one and this one. Siapa lagi besar boiling point dia? Pentane. Pentane kan? Pentane. Okay. So, kamu suka guna benda ni tau. Kamu suka guna benda ni. Lebih kecil, lebih besar tu. Okay. Tapi saya tak galakkan sangat sebab kamu tend buat mistake benda tu. So, kamu boleh buat macam ni, koma, garis je. Increasing boiling point. Mesti ada tulisan kat bawah tu yang indicate benda ni. Okay. So, bila you nak jawab, bila nak explain pasal benda ni, okay, I think dalam chapter alkane dulu pun saya ada bincang dengan detail benda ni. Okay. So, berkenaan boiling point ni, you cakap lah, pentane has higher boiling point than butane because pentane has higher number of carbon than butane. Therefore, size dia lagi besar. Bila size dia besar, van der Waals forces dia pun lebih kuat. So, you need more energy. Ini perlu ada perkataan ni. More energy needed to overcome the force of attraction, menyebabkan dia punya boiling point dia jadi lebih tinggi. Okay, itu yang pertama. And then kalau kita compare, mesti tengok size dulu. Apa-apa mesti tengok size. Kalau you tak tengok size tu, you salah lah. Okay, so kalau you ada butane versus ini. Sorry. Pentane versus ni. Okay, so kalau kita tengok sini, boiling point siapa lagi tinggi? Pentane. Siapa lagi tinggi? Pentane. Pentane lebih tinggi. So, dia cakap lah, size dia sama. Tetapi,
shape dia berbeza. Bila shape dia berbeza, yang ini ada branch, so more compact. Apa jadi bila more compact? Contact surface area dia jadi lebih rendah. Bila contact surface area jadi lebih rendah, van der Waals forces dia pun jadi weaker. So you need less energy. So boiling point pun jadi lebih rendah. Okay? Understand? Faham, sir. Faham, sir. Okay? So kalau kita compare, okay, ada satu lagi kriteria. Ini memang famous jugalah soalan macam ni. Dia minta kita compare antara organic compound. So biasanya dia suka masukkan, semua ni mestilah mempunyai size yang sama. So saya letak R sebagai general C double bond O, OH, R, OH, R saja. Okay. Contoh dia bagi alkane, haloalkane, alkohol, carboxylic acid. Siapa paling tinggi? Assuming that all size sama. Alkohol. Siapa lagi tinggi boiling point dia? Alkohol. Alcohol. COOH. Carboxylic acid yang lebih tinggi. Okay, carboxylic acid lebih tinggi. Sebab apa? Okay, so bila dekat sini kalau size dia sama, kita akan banding in term of dia punya polarity. Okay, so this one dia boleh buat hydrogen bond. This one pun boleh buat hydrogen bond. This one tak boleh buat hydrogen bond tapi dia polar. This one adalah non-polar. So automatically alkane akan jadi paling rendah. Okay, and then polar, and then hydrogen bond and hydrogen bond. Tapi apa beza dia? Beza dia adalah pada carboxylic acid, dia boleh buat, ada satu word tu, dia boleh buat apa? Dimer ke, sir? Yes, dimerization through hydrogen bond. Yang menariknya tentang dimer ni adalah, okay, so this structure tu, okay, pada C double bond O ni, pada C double bond O tu, dia flat, dia planar. Okay, dia boleh organize everything untuk benda tu berlaku. Okay, so O ni akan buat hydrogen bond dekat sini. Ini pun akan buat hydrogen bond di sini. So, apa yang kita ada di sini adalah kita ada satu benda yang dinamakan sebagai dimer. Okay. Bila ada dimer tu, bila you contohkan, bila kalau you compare antara alkohol dengan carboxylic acid, okay. Ini adalah alkohol kita. Ya, maybe you boleh kata macam ni kan. Tapi ini bukan dimer. Okay. Sebab dia ada dua oksigen dekat situ. Bila kita ada dua oksigen dekat sini. Okay, satu oksigen ni dan juga satu oksigen ni. Okay, pada setiap carboxylic acid tu, dia boleh menggalakkan buat banyak hydrogen bond tu. Okay, lebih banyak hydrogen bond. Okay, so untuk satu molekul tu you kena break. You kena break ni, barulah dia boleh boil. Tapi yang ini actually tak ada sebenarnya. Okay, you break sini saja dah habis, dah boil dah. Faham? Faham, sir. Ikatan yang paling type of IMF yang paling kuat dalam carboxylic acid is actually hydrogen bond. Tapi hydrogen bond tu wujud dalam bentuk dimer. Okay, dimer itulah menyebabkan boiling point of carboxylic acid ni
Boiling point dia paling tinggi. Okay, actually carboxylic acid paling strong lah sebab dia memang paling hujung sekali, dia antara yang paling strong. Alright. Itu adalah berkenaan boiling point. Next one, okay. Next one adalah berkenaan solubility. Solubility kita akan bincang, okay. For term solubility ni kita akan bincang berkenaan di solubility boleh tengok dalam dua benda. Dalam water, dalam organic solvent. Solvent boleh pecah lagi. Polar or non-polar. Apa syarat untuk dia soluble? Can form hydrogen bond with water molecule. water molecule. Okay. Otherwise, Dia mestilah boleh Ada buat apa-apa. hydrogen bond with water molecule. Itu syarat dia. Okay. Okay. So, in term of solubility, okay, in term of solubility, syarat satu benda tu untuk larut dalam something, okay, kita tengok apa IMF yang ada dalam benda tu. Contoh, ini adalah water. Okay, ini adalah water. Dalam water, kita ada what type of IMF? Apa IMF yang ada dalam water? Hydrogen bond. Lagi? Lagi apa lagi ada? London. London dispersion. London forces. Lagi? Dipole, sir. Yes, dipole-dipole. Sebab sebelum ada hydrogen bond, mesti ada dipole-dipole dulu. Kalau dalam benzin, benzin polar or non-polar? Non-polar, sir. Kalau non-polar, what type of IMF yang dia ada? London forces. Ada yang lain? Ada hydrogen bond tak? Tiada. Tidak ada ya. Tidak ada hydrogen bond, tidak ada juga dipole-dipole interaction. Sebab dia non-polar. Okay. So, untuk satu benda tu nak dikonsider sebagai larut atau tidak dalam sesuatu benda yang lain, dia mesti boleh lawan kuasa yang paling kuat dalam tu. Contoh macam ni. Kalau kata kita ambil kita punya alkane. Okay, kita ambil kita punya alkane. This is our alkane. Dalam alkane, ada apa IMF dalam tu? London forces. Kita ada London forces. Ada lagi tak benda lain? Tiada, sir.
Tidak ada. So bila tidak ada, bermaksud London forces ni dia boleh lawan yang ini. Bermaksud dia soluble in non-polar solvent. Tapi London forces ni adalah the weakest one. Dia boleh lawan tak hydrogen bond dalam air ni? Tidak. Tidak. Maksudnya dia tidak soluble dalam water. Kita tengok next one. Etanol. Apa IMF yang ada dalam etanol? Hydrogen Hydrogen bond. Hydrogen. Hydrogen bond. Hydrogen bond, London forces. dipole-dipole interaction, and also London forces, kan? So, dalam dia sampai paling kuat adalah hydrogen bond. Okay? Maksud dia boleh lawan lah yang ini, yang paling kuat ni. What we can say is, dia actually soluble dalam ni, dan juga dalam yang ini pun dia soluble juga. Sebab dia boleh lawan IMF tu. How? Bila dia soluble dalam air, bermaksud dia boleh menyisip masuk di tengah-tengah ni. Kan kita ada dua water kat sini kan? Okay, kita punya alkohol. Dia boleh buat hydrogen bond dengan kita. Dan dia boleh buat hydrogen bond dengan kita punya alkohol tu. Okay, dia sisip masuk di tengah-tengah tu. Okay, so paling penting sekarang ni, you should be able to identify compound tu boleh buat hydrogen bond ke tak dengan water. Sebab kebiasaannya semuanya akan larut dalam non-polar solvent. Okay, kebiasaannya memang majority larut dalam non-polar solvent. Kita tengok kita punya next one, yang kita ambil kita punya carboxylic acid. Apa IMF yang ada? Hydrogen bond, dipole interaction, London forces. Hydrogen bond, dipole-dipole interaction, dan juga London forces. Adakah dia larut dalam air? Ya. Sebab dia ada kuasa yang paling Larut kuat je. untuk lawan. Understand? Yes, sir. Itulah Faham, konsep faham. solubility. Jadi itulah konsep solubility. Dia tengok power apa yang paling kuat you ada. Okay, kalau you datang dengan London forces saja. Okay, kalau contoh saya ambil ni. Bromopropane. Bromopropane. Apa IMF yang dia ada? London forces lah. London forces. Lagi? Ada lagi tak hydrogen bond? Tiada. Tidak. Dipole-dipole interaction? Ada. Ada kan? Adakah dia larut dalam benzin? Larut. Dia larut dalam benzin. Larut sel. Adakah dia larut dalam water? Tidak. Tidak, sebab dia tidak boleh buat hydrogen bond dengan water. So dia tidak larut dalam water. Okay, kuasa paling kuat dia adalah dipole-dipole interaction saja. Walaupun dia polar, tak semestinya dia akan larut dalam air. Dia mesti boleh buat hydrogen bond dengan water. Understand? Faham sel. Faham Okay. So ada satu benda saya nak highlight kat sini adalah berkenaan dia punya, ini kalau kita compare antara organic compound. Tapi kalau within the same organic compound, contohnya macam solubility of ethanoic acid and propanoic acid, yang mana lebih larut. So you have to remember one thing. Yang menyebabkan satu benda tu tidak larut adalah this thing. Okay? Okay? That thing. Rantaian karbon tu menyebabkan dia tidak larut. Okay? Those are known as the hydrophobic. Okay? Hydrophobic group. Hydrophobic bermaksud dia takutkan air. Bila dia takutkan air, dia tidak dapat buat hydrogen bond. Okay? So the greater the size menyebabkan dia lagi makin susah lah untuk larut dalam air itu. Understand? Yes, sir. Faham sel. Ini kita banyak mengulang balik je sebenarnya.
Okay, sebab ini pun hanyalah sekadar revision session saja. Saya tolong buat revision untuk kamu ya. Okay, ada apa soalan nak tanya pasal solubility? So bila kita mau tengok dia punya number of carbon tu kan Bukan baru saya cakap tadi? yang bukan maksud saya contohlah dia bagi ni kan apa dua number of carbon berbeza tu macam mana kita mau compare nya? Makin Cakap banyak carbon, number- makin tidak larut. sebab mau kasih tahu dia punya hydrophilic tu kah? Dia macam ni. Contoh kata dia bagi kat kamu, butanoic acid dan juga propanoic acid. Macam ni ke Syafiq? Ya, Okay. Which one is more soluble? yang pendek Propanoic. propanoic acid. Kenapa? Sebab yang hydrophilicnya sikit je, sir. 2 je. Size base sir. Cakaplah size hydrophobic dia lebih kecil. Okay. Smaller hydrophobic group, therefore more soluble. Okay Syafiq, Oh, faham. faham Okay. Ada lagi soalan yang tanya? Okay. Kalau tak ada, saya sambungkan dengan acidity. Untuk acidity, what you have to know is, okay, acidity ni, kita akan discuss daripada 2 aspek. Yang pertama adalah stability of conjugate base. Yang kedua adalah dia punya easiness to release proton. Okay, 2 benda ni lah. Okay, so kita dah discuss tadi, kita dah discuss berkenaan solubility. Now kita nak tengok in term of acidity. Untuk acidity. Acidity ni kita akan jumpa dekat chapter alkohol yang mana kita compare antara alkohol biasa phenol water dan satu lagi kita akan masukkan dekat sini adalah kita punya carboxylic acid. Okay, so untuk acidity, apa yang berlaku adalah kita akan tengok dia punya stability of conjugate base. Maksud lepas dia buang H+, okay, let's say kita tambah H2O, dia akan menghasilkan CH3, CH2, O negatif. Tambah H3O plus. Ini pun sama juga. Phenol, kalau kita tambah H2O, dia akan menghasilkan. Hari ni line okey ke? Okey je.
phenoxide ion, H2O. Ini akan menghasilkan kita punya hydroxide ion. Carboxylate ion, sorry. Okay. So kalau kita nak compare sekarang ni in term of acidity, kita akan discuss based on the stability of the conjugate base. Siapa conjugate base kita? Ni. Yang ni semua adalah kita punya conjugate base. Buruknya. Okay. Ini semua kita punya conjugate base. Alright. So, H2O ni, ini hanyalah sekadar kita punya reference saja. Okay, itu hanyalah kita punya reference saja. Ini hanya rujukan je, reference. This one. Apa yang berlaku kat sini? Apa yang kita boleh buat kat sini? Delocalization, sir. Kita boleh delocalize the negative charge tu masuk dalam benzene. So dia akan jadi macam ni lah. Ni. Double bond O. Negatif. Ini boleh pergi sini. Ini boleh pergi sini. Okay, ni boleh dapat balik asal. Okay, so apa yang kita tahu bila dia ada delocalization, apa yang berlaku dekat situ? Dia lagi stabil, sir. Okay, phenoxide dia ada greater stability through delocalization of electron into the benzene ring. Okay, so OH ni sebagai rujukan. Yang ini carboxylate ion kita. Can we delocalize it? Boleh, sir. So ini pilih sini. So dia akan jadi macam ni. Right? Boleh delocalize lagi tak? Tidak. Tidak, dia sampai sini saja. Okay, so carboxylate. Dia dapat greater stability.
Okay. So sekarang ni kalau kita tengok, we know that susunan dia adalah ini paling rendah. Okay, ini paling rendah. Okay, followed by this one. Ni kenapa? Ini sebab dia ada E, D, G. Inductive effect. Dia akan destabilize through inductive effect. Okay, EDG akan destabilize through inductive effect. Dia akan tolak elektron density menyebabkan benda tu sangat-sangat negatif lah. Okay, so itu paling rendah. And then carboxylate sebagai, water tu sebagai reference. Antara phenol dengan carboxylic acid. Okay, kalau kamu tengok in term of resonance structure, yang mana lebih stabil kamu rasa? Phenol. Phenol, sir. Phenol kan, sebab dia Phenol. lebih banyak resonance. Okay, tetapi phenol ni delocalization into the benzene ring is between carbon and oxygen. Okay, sebab oksigen pegang negatif, sekejap lepas tu karbon pegang, karbon balik pada oksigen. Tetapi dalam carboxylate ion, okay, delocalization tu is between two oxygen atom. Okay, what do we know about oxygen? More electronegative. Very good. Dia lebih elektronegatif. Bila dia lebih elektronegatif, dia lebih layak memegang charge negatif tu. Dia lebih experience untuk handle charge negatif ni. Therefore, okay, due to the delocalization between two oxygen atom, dia menyebabkan carboxylic acid become the strongest acid here compared to phenol. Okay, phenol kalah sebab walaupun dia ada banyak, aku boleh delocalize banyak tempat, tetapi delocalization tu is between carbon mostly. While in carboxylic acid, dia hanya delocalize 2 kali saja, tetapi these 2 times is between two oxygen atom. Okay, due to the electronegativity of the oxygen, dia lebih sesuai untuk pegang charge negatif tu. Understand? Faham, sir. Ada soalan nak tanya kat sini? Faham ya? Yang lain ada soalan tanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita teruskan dengan acidity lagi. Dalam acidity, yang itu satu, kita compare dengan organic compound lain. Tetapi within carboxylic acid, ada certain things yang kita akan bincangkan. Yang pertama adalah berkenaan size dia. Okay, so R pula. Contoh kita ambil ethanoic acid. And propanoic acid. Okay. So, bila kita tengok within carboxylic acid itself, apa yang akan berlaku kat situ adalah, okay, kita akan tengok, okay, contoh sekarang ni adalah between carboxylic acid dengan carboxylic acid. Okay. So, kita tengok dia ada R group ni. Apa yang dia buat adalah, mereka ni dikenali sebagai kita punya diorang ni kita punya apa ni? EDG ke Ustaz? Yes, EDG. So, EDG ni apa dia buat? Dia akan tolak electron density ke sini. Okay, dia akan tolak electron density. Tolak elektron density ke sini menyebabkan, okay, dia akan menyebabkan okay, kawasan bonding ini, okay, dia akan menyebabkan kawasan bonding ni, okay, this bond menjadi banyak sangat elektron kat situ.
bila dia banyak elektron kat situ, therefore dia Stabil. okay, susahlah untuk dia lepaskan this hidrogen. Faham? Saya ulangi sekali. EDG, apa dia buat? Dia tolak elektron. Bila tolak elektron menyebabkan kawasan bonding ni, okay, bukan bonding ni semua bonding lah. Tapi kita lebih berminat dengan yang bonding saya highlight hijau tu. Okay, bonding tu menjadi rich with electron. Lebih banyak elektron kat situ, lebih susah untuk dia lepaskan proton. Remember, acidity is defined as acid adalah spesies yang boleh Hasilkan H+. donate proton lah kan. So in this case, kalau dia susah untuk lepaskan H+, maksudnya acidity dia lebih Kurang. rendah. Kurang. So acidity dia pun akan jadi lebih rendah. So kita balik pada kita punya compound sekarang ni. Between ethanoic acid dengan propanoic acid. Which one is the most acidic one? Ethanoic acid. Ethanoic Ethanoic. acid. Sebab apa? Sebab EDG dia lebih kecil. Bila EDG lebih kecil, dia tak adalah tolak elektron density ke arah tu, menyebabkan lebih mudah untuk dia lepaskan H. Understand? Faham ke ni? Faham, Faham, sir. sir. Faham Ya. Teruskan with another one. So, sekarang ni apa yang dia ada kat situ? Halogen. Halogen. Halogen is known as the electron halogen is known withdrawing group. Okay. Electron withdrawing group, apa dia akan buat adalah dia akan tarik elektron density ke arah diri dia. Okay, dia akan tarik elektron. Okay, akan tarik elektron density ke arah diri dia. Subsequently, apa yang berlaku di sini adalah ni bonding ni. Apa jadi pada bonding ni? Less Kurang electron. negatif. Bonding become the OH bond become weaker. Bila OH bond become weaker, dia akan menyebabkan Easy to release H. easier to release H+. Therefore, acidity dia pun akan Increase. meningkat. So, lebih banyak bilangan halogen akan menyebabkan dia punya acidity pun akan meningkat. Okay? Ada soalan kat sini?
Dia cuma terbalik je lah dengan yang tadi, sir. Terbalik. EDG dia tolak, dia menyebabkan remember bonding tu dia hasil, dekat bonding tu ada banyak elektron. Lebih banyak elektron, lebih banyak binding dia kat situ. Lebih kuat binding dia. Tetapi kalau dekat dalam EWG dia tarik elektron menyebabkan binding tu makin kurang. So lebih mudah untuk dia lepaskan proton tu. Boleh faham? Faham, Boleh, sir. sir. Dengan suara yang sama aja sebenarnya. Versus this one. Apa beza dia sekarang? Jarak. Class of halogen. Position halogen. Position dia kan. So ini adalah kita punya EWG. Okay. Tapi beza dia in term of position. Okay. Position dia tu, kalau dia lebih dekat, akan merasakan daya penarikan di daya rasa tu lebih kuat, stronger effect. So menyebabkan the OH bond Weaker. So dia lebih mudah untuk Release. H. Base. therefore acidity dia jadi lebih tinggi. Stronger. So sebab dia pernah keluar tau soalan dalam exam macam ni. Dia bagi CH2 double bond CH, CH2 C double bond O. Tak. Macam ni. Dia kata yang ni boleh react dengan HBr. HCl. Menghasilkan dua produk. Give the structure of the product. Cuba bagi structure produk tu. Boleh bagi structure produk tu? Remember, carboxylic acid adalah acid, dia tidak boleh react dengan acid. So bahagian yang akan react hanyalah bahagian Cl. yang ini saja. Bahagian ini saja. Itu adalah alkin. Alkin react dengan HCl. So hasil dia apa? Alken. Alken. Halo, alkane. Ya, apa nama produk dia? Apa nama produk dia? Give me the name of the product. 2-chloro. 2-chloro. 1-butanoic. Mana ada 1, carboxylic acid tidak ada number. Terus je. 2-chloro butanoic Butanoic acid. Lagi satu? 3-chloro. Dichloro. 3-chloro butanoic acid. Ini soalan pertama dia. Dia suruh bagi structure ni. Soalan berikutnya dia tanya, explain yang mana lebih acidic. Yang 2-chloro. Yang 2-chloro. So you have to explain lah 2-chloro is more acidic because the position of EWG is closer to the carboxylic group.
making the OH, the hydrogen is easier to release. Faham? Faham, sir. Faham ya? Faham, sir. Faham sir. Ini adalah berkenaan acidity. Kalau cerita-cerita acidity kita lah. Sir, boleh buka yang tu sedikit kan sir? Apa dia? Tengok yang apa? EWG itu dari sir. Okay. Oh, yang second one. Iya. This one. Ya sir. Okay, apakah soalan anda di sini? Tak sir, saya nak salin sir. Oh, okay. So yang penting kat sini adalah EWG ni dia dipengaruhi oleh bilangan dia dan juga kedudukan dia. Okay, sebab EWG ni akan menarik lah. Kalau kita compare ada EWG dan EDG, kalau EWG dia akan tarik menyebabkan di bonding tu jadi lebih lemah. Okay, this bonding. Bonding ni sangat penting ni. That's why lah kita sudah Gabriel? Sudah sir. Okay. That's why lah dekat sini bila kita bincang pasal acidity, kita bincang pasal the stability of the conjugate base dan juga easiness to release H. Easiness to release proton ni is actually kita discuss based on kita punya within carboxylic acid. Okay, tapi kalau antara carboxylic acid dengan benda lain, kita akan discuss based on dia punya stability of the conjugate base. This one. So, Yes. kalau contohlah dibagi compound kan, dia beza bilangan EWG tu. Contoh yang This one. first compound tu, dia ada satu EWG, tapi dekat. Yang satu compound lagi ada dua EWG, tapi dia letak di ujung, jauh-jauh. Tak ada masalah. Bilangan mempengaruhi. Okay, sir. Bilangan tu mempengaruhi. Okay. Ada apa-apa soalan nak tanya? Sir, Yes. kalau EWG dia berlainan, F dengan CL. Okay. Contoh F dengan CL, kita akan tengok in term of the electronegtivity. But that one is beyond your syllabus lah. Your syllabus hanya kita tengok based on the locality, kedudukan dia dan juga dia punya bilangan. Tetapi if let's say lah kan, highly unlikely lah ni. Okay, if let's say kalau kata dia keluar, dia tanya, compare between chloro dengan fluoro, kita tengok based on electronegativity. Lebih elektronegatif bermaksud greater EWG effect. Okay? Okay sir. Okay. Should I teach about apa nama ni, basicity? Saya cerita je lah basicity. Teruskan je sir. Basicity. Basicity ni dia terbalik daripada acidity. Kalau acidity, kita tengok lebih mudah untuk dia donate proton. Di sini kita akan tengok lebih mudah untuk dia terima proton tu. Okay, basicity ni, sebelum saya nak terangkan berkenaan basicity ni, saya nak kenalkan kamu tentang satu benda. Ini namanya amine. Amine adalah amonia yang ada derivatif. Bermaksud amonia yang kita tukar one of the hydrogen dengan alkyl group. Cara kita classify amin berbeza. Okay? Cara kita classify amin ni berbeza. Okay? Kalau yang ini dikenali sebagai, sebab tengok pada nitrogen tu ada berapa alkyl group. Ni ada satu kan? So kita akan panggil dia sebagai, okay, kalau ini dia ada satu saja alkyl group.
Ini dia ada 2 alkyl group. Ini ada 3 alkyl group. Okay. So bila kita tengok kat sini, in term of basicity, ini adalah dikenali sebagai primary amin. Ini adalah secondary amin. Ini adalah tertiary amin. Sensitif betul lah Siri ni. Okay, so now balik pada konsep basicity. Basicity adalah base, okay? Dia boleh adalah spesies yang terima proton. So macam mana dia terima proton? Dia punya lone pair ni, dia ambil H, ini dia pulangkan ke sini. So hasilnya adalah dia akan menghasilkan ini. Ini kita punya conjugate acid. So setakat ni boleh ikut lagi? Boleh, sir. Boleh, sir. Yes, sir. So benda apa yang penting sekarang ni untuk basicity ni? Kita tentukan dia susah dapat proton atau tak. Okay, apa yang mempengaruhi, apa benda yang boleh menyebabkan dia boleh buat proton tu? Stability conjugate acid. Ni. Lone Dia pair. punya Nitrogen, that nitrogen. Okay, nitrogen yang ada lone pair tu, itulah menyebabkan dia boleh jadi basic ke tak. Okay, yang mempengaruhi benda tu adalah ini. Okay, so kita nak compare between primary amine, secondary amine and tertiary amine. Yang mana paling basic? What do we know about? Apa beza dia orang sekarang ni? ada beza alkyl group, sir. Bilangan Beza alkyl. alkyl group. Bilangan alkyl group kan? Ya. Okay. So, beza dia in term of alkyl group. Ini ada 1, ini ada 2, ini ada 3. So, ini ada 1 tolak kat situ. Ini ada 2 tolak kat dia. Ini ada 3 tolak kat dia. So, kenapa tolak kat dia? Sebab ini dikenali sebagai an EDG. electron donating group. Dia akan tolak elektron situ. Bila dia tolak elektron di situ, menyebabkan this density of electron bertambah. Density of electron meningkat. Dia jadi sangat-sangat negatif. Bila sangat negatif, Harder to donate. easier to accept proton. Remember, basic dia mestilah terima proton. Okay, terima proton. Is it? Mesti boleh kebolehan untuk menerima proton. Beza dengan acid. Acid tadi untuk donate. Sekarang ni dia nak terima. So sekarang ni, yes. Contohlah kalau kita jawabkan kan sepatutnya sebut yang pasal easier to ni tu. Kalau kita terbalikkan sah. Jadi Salah. harder to donate kah? Salah. Oh, dia mesti ikut ni lah. Sebab apa? Sebab basicity adalah konsep penerimaan proton. Basic is a substance that can accept proton according to Arrhenius kan? Proton accepted according to Bronsted-Lowry. So you have to explain according to ability to accept proton. Sebab donate proton is for acid punya karakteristik. Boleh faham? Boleh sah, boleh sah. Boleh sah. So soalan saya sekarang ni, antara primary, secondary and tertiary amine, yang mana lebih basic?
Tertiary. Primary. Tertiary. Tertiary lebih basic. Kenapa tertiary lebih basic? Sebab dia lebih banyak alkyl group. Lepas tu bermaksud dia ada stronger Electronegative and inductive effect. Therefore, easier to accept. easier to accept proton. Okay, so susunan dia in terms of increasing primary, secondary, and then tertiary. Tertiary lah paling basic. Faham? Faham, sir. Faham, sir. Okay. Kalau sekarang benda ini. Apa nama dia? Benzylamine. Nitrobenzene. This is not nitrobenzene. Inilah benzin yang dia macam susu tu bunyi dia. Apa ni? Nama dia? Aniline, sir. Yes, aniline. Okay, aniline. So, aniline. Bila ada benzene, apa yang dia boleh buat? They localize the lone pair. Localization. This lone pair, dia boleh delocalize into the benzene ring. So what can we say here? What do you think regarding its basicity? Apa yang kamu fikir berkenaan basicity dia? Resonance Rendah, sir. stability. Okay, so dia ada resonance kan? Maksudnya resonance. Okay, yang penting sekarang ni, bila kita nak buat basicity, adalah dia punya lone pair tu. Sebab lone pair itulah yang digunakan untuk accept kita punya proton kan. This lone pair, dia ambil hidrogen. Okay, tapi sekarang ni lone pair ni pandai lari-lari.
So, apa kesan daripada basicity? Dia kurang sir. Decrease. Due to the relocalization of lone pair into the benzene ring, kalau you compare dengan ammonia kan, ammonia NH3, you antara rasa aniline dengan ammonia siapa lagi rendah basicity? Aniline. Aniline lebih rendah. So, kita punya susunan nanti aniline, and then ammonia. Kalau ammonia compare dengan yang lain, ammonia compare dengan yang ini, siapa lagi tinggi? Ammonia dengan primary, siapa lagi tinggi? Primary. Primary, secondary, and tertiary. Okay? Ada soalan nak tanya dekat sini? Hello, ada orang kah? Sir, Ya. macam mana di localization tu dia buat apa? Dia macam tak ready terima proton tu, sir? Tak, sebab macam ni. Sekarang ni dia yang nak terima proton adalah this lone pair. Kan this lone pair yang akan terima proton. Okay? So, bila dia nak ambil proton, H plus ni, kan dia patutnya ambil ni. Tapi ni dia pandai lari-lari pergi masuk tempat lain. Dia menyukarkan lah. Compare dengan this one. Ini, memang lone pair tu sentiasa di situ. So, lebih banyak chances dia untuk terima proton tu. Compare to aniline. Faham, sir? Faham? Faham. Okay. Ada lagi soalan yang tanya? Ada? Rasanya tiada, sir. Rasanya tiada. Okay. Mau soalan sintesis kah? Soalan yang macam tu hari tu, yang mind map tu. Kasih sir, kasih. Boleh, sir, boleh. Ya. Ya, 3 orang yang sama aja suaranya. Maybe 4 orang. No sir. Sungguh Kasih problem, banyak-banyak sir. sir. Okay. 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 Buat soalan. Susah sikit.
Satu lagi lah kan. Okay, so kita start dengan benzene. Benzene tu react dengan compound A in the AlCl3 menghasilkan B. B tu kita react dengan Grignard reagent menghasilkan structure C. Okay, and then B menghasilkan D structure. Okay, so B underscore reduction hasilkan C. C react dengan PCl5 hasilkan D. C juga react dengan iodoform menghasilkan E plus F. F tu boleh dapat senang lah. Okay. E hydrolysis of E menghasilkan J. B react dengan 2,4-DNPH menghasilkan G. Benzene react dengan concentrated HNO3 concentrated H2SO4 menghasilkan H, dan juga H react dengan zinc H+ menghasilkan I. Okay. So ni something yang lain sikit. I think yang this one aku yang maybe new. Okay, tak apa, you balik cari. Okay, so ada apa-apa soalan nak tanya dekat sini? Tiada, sir. Tiada, sir. Okay. Okay, so begitulah cerita hari ini. Okay, clearly sesi pagi ni tidak ramai yang bangun tidur ya. Aizat pun masih tidur lagi ni, dia tidak ada pada hari ni. Si Viona Bangun pun tidak sudah, ada. sir. Oh, ada kau? Viona pun tiada ni. Hai sir, saya jawab Inilin tadi sir. Oh, kau yang jawab Adeline tadi. Tiada dalam saja mau ikut orang gaduh. Okay, so sampai sini saya pada hari ini. Sila on kamera anda. Joel bersemangat dia memakai baju sukan. Habis baju, sir. Habis baju. Ideal dia conteng dinding dia dengan segala reaction yang ada di situ. Terima kasih. Cepat-cepat on. Syafiq, Alex, Kamarul. Ready? Satu, dua, tiga. Okay, thank you everyone for today. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir.